Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama dalam program intensif Ramadan 2023 yang akan maknanya dia akan berjalan selama insya-Allah dalam kira-kira 20 jam. Sepanjang 20 hari daripada bulan Ramadan, dan kita mulakan pada hari inilah, pagi ni ya. Dan suka ceritalah juga saya nak kongsikan ini pun kita ni baru je lepas bengkel kaedah nahwu ringkas ni, bagi yang dah tahulah. Jadi di situ lanjutan, ni bukan lanjutan, ini kelas permulaan lagi. Maknanya kita buat 20 jam yang masa 40 hari tu dispreadkan dalam masa 20 hari, bermakna satu hari 1 jam, 1 jam sahaja daripada situ. Jadi ramai yang baru je menyertai, mungkin tak kenal. Jadi saya mulakan dengan memperkenalkan diri saya lah. Saya Teacher Aida, atau nama penuh saya ialah Nur Haida binti Kasim, dan saya dari Akademi Al-Quran Al-Bayan yang diasaskan bersama dengan Encik Saziman serta Encik Zulkafli Ibrahim. Jadi ini daripada hasil tahun lepas kita dah mulakan membuat bengkel, tapi lebih kepada eksperimen ya. Tahun lepas tu eksperimen 20 jam. Jadi perkara ni boleh dijayakan. Maknanya apa yang kita dapat daripada bengkel ni ialah satu kemahiran asas untuk kita memahami Al-Quran, memahami Quran yang kita baca. Dan seterusnya kita boleh mentadabbur dengan lebih efektif lagi. Tapi sebelum saya pergi lagi daripada saya suka sebenarnya kalau dapat berkenalan ya, tetapi macam mana nak kata, nak berkenalan ni pun kita ni tak nampak muka, ramai yang tak ada, tapi kita orang kata apa, kita berpada lah. Maknanya kita terima je lah seadanya. Saya pun terima juga pelajar-pelajar semua, dan saya harap dapat menerima lah seadanya apa yang saya dan Akademi Al-Quran Al-Bayan nak tawarkan daripada kaedah nahwu ringkas ini. Jadi sebelum tu kita teruskan dengan hari ini sebenarnya sesi mukadimah. Kita belum lagi masuk pelajaran tu Jadi kalau setelah saya sampaikan sedikit tadabbur berkenaan kepentingan kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran ini, dan kepentingan kita mengetahui kenapa kita perlu belajar bahasa Arab Al-Quran, saya selepas daripada itu nanti mungkin bolehlah kita berkenalan lebih dekat lagi, dan kita boleh bertanya lagi tentang kursus ni. Baik ya. Baik. Sebelum saya teruskan, kita juga cerita untuk saya memberi beberapa panduan lah ataupun guideline bila kita menyertai kelas online ini ya. Dalam kelas ini saya harap semua pelajar, kita dah setting juga untuk Zoom ni supaya kita mute, masa kita masuk tu mute kan siap-siap. Tetapi kalau nak bertanya boleh, maksudnya boleh angkat tangan. Angkat tangan tu ada gambar-gambar dia tu kan, stiker tu, ataupun kita boleh tulis di chat. Nanti insya-Allah ada admin yang akan memberi maklum balas lah, sama ada dia akan menjawab ataupun mungkin dikumpulkan setelah akhir daripada kelas ini. Jadi sesi yang pertama ni jangan suspend, jangan rasa risau, kita teruskan. Kita berkenalan menerusi tadabbur yang saya akan kongsikan insya-Allah.
Baik, okey sekarang saya okey sebelum saya pergi lagi, boleh nampak kan dekat skrin ni? Boleh nampak pelajar-pelajar online boleh nampak yang mana saya nampak gambar tu saya nampaklah ngangguk-ngangguk ya. Jadi dia di skrin Nampak. alhamdulillah. Okey ini peserta-peserta di secara fizikal lah. Jadi seperti yang saya kata di awal kelas tadi, dan di fizikal ni kalau orang yang duduk dekat-dekat boleh saja untuk boleh datang boleh datang ke tempat kita ni. Tempat kita ni di Ampang Putra di atas Berkat Madinah. Ada kedai yang sangat famous di bawah ni. Berkat Madinah dia menjual makanan-makanan Arab. Macam kalau nak dekat puasa ni memang sibuklah sikit tempat ni. Jadi kami di tingkat 3. Siapa yang sertai online, kalau dia dekat, dia boleh juga. Mana ada hari yang rasa boleh nak datang sini sambil nak shopping, boleh masuk dulu kelas, kemudian berarti boleh sambungkan. The next day nak online ke boleh. Maknanya siapa yang masuk online boleh juga masuk fizikal dan siapa yang fizikal boleh juga. Maknanya interchange lah. Tak kisah. Maksudnya tak adalah rigid yang daftar online tak boleh datang fizikal. No, you can boleh datang macam tu. Baik. Kalau kat sini pun selesa insyaAllah. Kalau datang fizikal lebih selesa, lebih mudah lah kata dia. Nak kata mudah, online ni pun ada mudahnya. Yang fizikal ni mudahnya lebih lagi mesra dan boleh berkenalan dengan tenaga pengajar kita, pada anak-anak yang belajar di sini. Maknanya ni ada yang kita nampak di skrin ni. Boleh nampak ialah Cik Saziman. Ini Cik Saziman. Boleh ke nampak cursor saya ni menunjukkan? Nampak Tak nampak? Okey. Cik Saziman. Nampak ke? Cik Saziman mungkin boleh beri guna mikrofon dan beri salam. Mengucap kata haluan sikit untuk kawan-kawan kita di online. Bagi salam ke? Macam perkenalkan diri sebab dekat online ni sikit je boleh, dekat fizikal ni sikit je, so boleh bagi tahu. Cik Saziman. Cik Saziman dulu kata Cik Saziman. Inilah pengasas ya kepada Akademi Al-Quran Al-Bayan. Saya Syaziman. Okey. Dan kemudian kita ada Ustaz sebut kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Aiman bin Abdul Aziz. Amirul Aiman bin merupakan salah satu tenaga pengajar kita lah. Maknanya dia boleh mengajar kaedah nahwu ringkas untuk lelaki dan juga boleh juga mengajar mengaji ya. Kat sini pun kita ada rumah ngaji. Cakap Adila ini anak yang sedang mengikutilah hari ikut Sabri. Namanya Sabri. Okey tak apa, it's okay. Sabri, sebutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ini juga Ustazah Adila. Sebutkan nama. Assalamualaikum. Saya Adila. Baik. Okey, Ustazah Adila juga salah seorang yang boleh jadi tenaga pengajar di sinilah ya. Dan yang lain ni anak-anak yang akan mengikuti kaedah nahwu ringkas ini pada pagi ini. Mereka ni hari itu dah ikuti dan di belakang sana semua anak-anak lah. Dan ada juga nanti saya kira ada yang akan menyusul kemudian. Bagi yang di online kita boleh nampak nama lah ya, insya-Allah. Siapa yang dekat jemput datang boleh tengok apa yang kita ada di sini, Quran dan sebagainya. Juga kita ada rumah ngaji ya dekat sini. Maknanya siapa-siapa yang nak belajar Iqra, belajar mengaji, boleh datang dan percuma juga untuk datang belajar mengaji insya-Allah. Baiklah. Okey, kita teruskan kelas kita pada pagi ini, mukadimahnya ya. Untuk mukadimah ni saya akan berkongsi satu doa. Yang mana doa ni sering kita baca dan kebanyakan daripada kita saya yakin tak hafal doa ni dan berdoa dengan doa yang Nabi SAW ajarkan ini di dalam solat. Setiap kali kita sebelum kita memberi salam kita akan baca doa ni. Betul tak? Jadi kita baca dulu doa ni sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dalam doa ni kita memohon kepada Allah yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau. Aku memohon akan Engkau. Apa yang kita minta? Yang pertama sekali kita minta ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima. Jadi di sini sebenarnya doa ni saya bagikan kepada 3 bahagian. Betapa pentingnya kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat ini. Nombor 1, ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelum kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat tu, apa yang kita faham tentang ilmu? Apa yang dimaksudkan Allah sebagai ilmu? Ini ya. Okey, yang pertama sekali, apa dia ilmu? Ta'rif ilmu. Ta'rif ilmu. Apa ilmu? Yang kita faham bila tanya, mungkin kebanyakan daripada kita tak ada definisi yang tertentu. Tetapi kalau kita bertanya, bila ditanya kepada Imam Malik, Imam Malik, apa kata dia tentang ilmu? Apa kata Imam Malik tentang ilmu? Imam Malik kata, jawapan dia ialah al-ilmu ma qala Allah. Bukan, al-ilmu ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ilmu itu maknanya mengenal Allah. Wa ma'rifatur rasul. Wa ma'rifatur rasul. Wa ma'rifatu dinil Islam. Bil adillah. Maksud dia apa? Kata Imam Malik, ilmu itu ialah mengenal Allah dan mengenal Rasul dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi berapa ramai daripada kita yang kita rasa mana sumbernya? Okey, sebelum tu mana sumbernya? Yang dikatakan macam mana kita nak kenal Allah? Kenal Allah bila kita tahu ilmu, sumber ilmu tu kalau mengenal Allah maknanya apa dia? Mengenal Allah berarti kalau kita, okey, mungkin ni kurang jelas sikit, kata Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i pula kata lagi mudah untuk kita terus dapat. Imam Asy-Syafi'i katanya al-ilmu ma qala Allah. Ma qala Allah wa ma qala Rasul. Wa min siwa dzalik qila wa qal. Maksudnya apa? Dia kata, Imam Syafi'i kata, ilmu itu apa yang Allah kata dan apa yang Rasul kata. Kalau macam ni lebih mudah kita faham, betul tak? Maknanya apa? Apa yang Allah kata ialah, kat mana kita nak tahu apa yang Allah kata? Al-Quran. Kat mana apa dia yang Nabi kata? As-Sunnah. Ataupun hadis yang sahih. Selain daripada itu, kata Imam Syafi'i, selain daripada itu adalah cakap-cakap sahaja. Cakap-cakap kosong. Boleh tak kita kata macam tu? Kata-kata, apa ni? Ini dia kata, selain daripada itu, wa min si wa dzalik qila wa qal. Cakap-cakap kosong saja ataupun cakap-cakap manusia. Cakap-cakap manusia ni berarti opinions ataupun pendapat-pendapat. Maknanya pendapat boleh diterima atau boleh ditolak. Jadi seseorang tu tak boleh dikatakan alim tanpa dia mengenal Allah. Dia tak mengenal apa yang Allah kata, tak boleh dikatakan alim tanpa dia mengetahui apa yang Nabi kata. Tahu satu bab. Jadi sepatutnya ilmu yang bermanfaat yang kita minta kepada Allah ni, ilmu yang bermanfaat ni, sepatutnya hasil dia akan menyebabkan manusia tu
takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat ni akan menjadikan seorang manusia itu alim. Siapa dia alim? Siapa dia orang yang alim? Kita buka surah 35 ayat 28. Kita buka surah 35 ayat 28. Okey, hari ni mungkin tak semua saya minta Ustaz Aiman bacakan sedikit untuk kita dengarkanlah. Cuba Aiman, boleh tengok skrin? Semua boleh tengok skrin, nak buka Quran pun boleh. Baca ayat 28. Ini ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan daripada manusia dan haiwan melata, binatang yang melata dan juga haiwan-haiwan ternakan adalah bermacam-macam warna baginya. Seperti itu. Nah, Allah jadikan manusia, haiwan, manusia, binatang yang melata, maknanya selain daripada haiwan ternakan. Dan juga haiwan ternakan bermacam-macam warnanya, macam-macam jenisnya. Seperti itu. Sesungguhnya tidak lain, ia takutkan akan Allah daripada kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Ulama ni maksudnya orang jamak kepada alim. Alim orang yang tahu. Jadi orang yang tahu menurut Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Al-Quran, ialah orang yang takut kepada Allah. Macam mana seseorang tu jadi tahu? Innallaha azizun ghafur, maksudnya sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi bagaimanakah seseorang tu menjadi alim? Bagaimana seseorang menjadi tahu? Mestilah dengan mempelajari ilmu. Tapi ilmu yang dipelajari, adakah ilmu yang ditarifkan sebegini? Ilmu itu adalah maqalallah wa maqalar rasul. Is that the ilmu yang manusia ni semua belajar? Sebabnya ilmu yang bermanfaat itu sepatutnya dia menghasilkan ataupun menjadikan manusia itu manusia yang takut kepada Allah. Ni sepatutnya hasilnya khasyatillah. Tapi adakah itu yang berlaku? Jika itu tidak berlaku, maknanya manusia ni, ilmu tu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat mesti melahirkan manusia yang seperti Allah sebutkan dalam surah 67 ayat 12. ayat 12. Kebanyakan kita hafal dah surah ni, dan kebanyakan daripada boleh bacalah. Boleh juga tengok terjemahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut akan Tuhan bagi mereka pada waktu ghaib, dalam keadaan ghaib, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Jadi melahirkan manusia yang takut kepada Allah dalam keadaan dia tidak lihat Allah. Dia taat dalam keadaan tidak melihat Allah. Dan juga dia, macam mana nak keluarkan ni tadi? Sekejap nota. Okey. Dia takut kepada Allah, maknanya taat, melahirkan manusia yang taat kepada Allah dalam keadaan dia tidak lihat Allah. Tidak lihat Allah.
dan juga dia takut kepada azab. Ini maksud yang gaib ni, makna takut kepada azab dalam keadaan tidak lihat neraka. Ini tidak lihat Allah, tidak lihat Allah, boleh taat, dan juga tidak lihat neraka. Takut juga kepada balasan Allah. Ini yang sepatutnya melahirkan manusia yang begini. Maknanya mereka yang logiknya, akalnya tertumpu kepada akhirat. Logiknya adalah akhirat. Kalau belajar apa pun, dia akan sentiasa. Ini yang saya kata tadi tu, membetulkan cara manusia berfikir. Membetulkan cara manusia berfikir. Jadi bila kita balik semula kepada doa ni tadi, dengan ilmu yang bermanfaat ini, membetulkan cara manusia berfikir, maka dia akan dapat mencari rezeki yang baik. Dia berfikir rezeki yang tidak ada, tak bercampur dengan yang haram. Rezeki yang suci, rezeki yang maknanya mengikut acuan Allah. Contoh yang Allah sebutkan dalam surah 28 ayat 77. Surah 28 ayat 77 pula Allah menyebutkan, ni yang orang yang logiknya akhirat. InsyaAllah. 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah mengurniakan oleh ia akan engkau oleh Allah akan negeri akhirat. Maknanya, mafhumnya, carilah negeri akhirat pada apa sahaja yang Allah telah kurniakan kepada engkau. Tapi dalam keadaan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pula engkau lupa keperluan engkau daripada dunia itu. Makna tak boleh, tak ada erti kata kalau ikut akhir, nak cari mesti cari akhirat. Tapi tak boleh tinggalkan dunia ni. Mesti gunakan apa sahaja yang Allah beri kat dalam dunia ni untuk cari akhirat. Jangan lupa keperluan. Sampai tak makan, sampai tak campur orang, sampai tak boleh. Sampai tak pakai, tak boleh berkenderaan. Itu bukan daripada Islam. There's no such thing as seiring. Allah suruh cari akhirat. Apa semua Allah beri ni mesti digunakan untuk tujuan akhirat. Itu yang dikatakan logik akhirat tu tadi. Nak cari rezeki. Bukan tak boleh cari rezeki, mesti cari rezeki. Tapi acuan, cara berfikir untuk mendapatkan rezeki itu mesti yang Allah kata. Jangan dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Dan jangan pula cari jalan untuk membuat kerosakan di muka bumi. Kerosakan yang mula-mula berlaku pada ilmu itu tadi. Daripada ta'arif itu sendiri dah menyebabkan manusia ni salah ta'arif, salah pada ilmu, salah cari. Ilmu yang dicari bukan yang membawa dia kepada takutkan Allah. Sesungguhnya Allah tak suka, Allah benci. Tidak dia menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Kerosakan tu pada ilmu. Jadi ilmu yang dikejari itu bukan yang membawa manusia itu kepada akhirat. Tapi dia sentiasa membawa kepada dunia. Dan ada orang kata, selalu dikatakan kepada kita dunia dan akhirat ni kena seiring. Sedangkan seiring tu membawa kita kepada apa? Membawa kita kepada syirik. Seperti yang disebutkan Allah dalam surah 2 ayat 165. Patutnya kita belajar mesti dapat dekat kepada Allah, takut kepada Allah. Tetapi apa yang berlaku, banyak orang ataupun kita sendirilah, kalau saya cakap orang, kita ni kata sasar, kita menjadikan dunia dan akhirat itu sama nilainya. Jadi kita kata seiring. Sedangkan ilmu Allah dalam Al-Quran Allah sebut dia sebagai satu perkara yang syirik, tak dibolehkan.
menyebabkan amalan kita tu tadi boleh jadi sia-sia, tak diterima. Sedangkan kita berkeluar, bekerja, mencari rezeki. Kita rasa itulah rezeki yang baik. Jadi Allah sebut dalam surah ni 2165, tapi baca je sampai sini ya. Tak apa, baca sampai habis ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah. Teruskan. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan daripada manusia ada orang yang dia menjadikan daripada selain daripada Allah sebagai sekutu-sekutu. Maksudnya menjadikan sekutu-sekutu selain daripada Allah. Menjadikan Allah tu sama. Dunia dan akhirat ni seiring, serupa. Dan bukan mereka tak cintakan Quran, bukan mereka tak cintakan Allah. Tetapi cinta mereka tu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai andadan tu tadi. Hum ni balik semula kepada anda dan mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka jadikan untuk Allah tu sama seperti cinta mereka bagi Allah. Kahubbillah. Ni semua kita dapat terjemah ni kan. Macam mana kita dapat terjemah? Kerana kita belajarlah. Ada kita belajar terus nampak faham, boleh tahu. Ada yang mungkin yang masuk kelas ni ada ulangan kan, dah tahu dah. Ini saya dah tahu ni apa dia. Kita nanti kita bagilah surprise untuk kawan-kawan yang baru. Jadi sekali lagi, daripada manusia terdapat orang yang dia menjadikan daripada selain daripada Allah akan sekutu-sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti kecintaan mereka bagi Allah. Sedangkan orang-orang yang telah beriman, kecintaan mereka sepatutnya lebih kuatlah. Asyaddu, lebih kuat akan kecintaan bagi Allah sepatutnya. Dan jikalau dia melihat orang-orang yang zalim itu melihat kepada ketika mereka diperlihatkan kepada azab, ketika mereka melihat siksaan itu, barulah mereka sedar bahawasanya kekuatan itu kesemuanya adalah milik Allah. Sepatutnya diserahkan segalanya kepada Allah, cinta itu. Dan bahawasanya Allah adalah maha keras daripada siksaan. Jadi kat situ, tak boleh kita belajar ilmu tu tak bermanfaat kalau kita menyebabkan kita ni menjadikan dunia dan akhirat tu sama seiring. Tak ada dapat ilmu tu tak bermanfaat kalau kita tak nampak macam mana nak jadikan ilmu tu untuk akhirat. Tak membetulkan, jika dia tidak membetulkan cara kita berfikir. Jadi kalau orang yang nampak perkara ni, maknanya kita berdoalah kepada Allah supaya kita jadilah orang yang nampak akhirat. Kita nampak akhirat tu jauh, tapi Allah kata kami nampak dekat. Jadi kat situ kita dapat cara kita berfikir untuk mencari rezeki yang Allah tahtibarkan di muka bumi ni. Semua orang ada mendapat rezeki. Bahkan binatang pun, haiwan pun yang kita tak nampak, macam tadi kita baca dalam surah 35 ayat 28 tu kan. Semua tu mendapat rezeki daripada Allah. Bukan kita yang beri rezeki, tapi Allah yang beri rezeki. Apa yang berlaku? Masyarakat kita sekarang ni, bukan masyarakat kita Melayu dia, saya cakap bukan Melayu je. Di mana-mana pun, dekat serata dunia. Kenapa Allah sentiasa menegaskan perkara ni kepada kita? Kerana bila kita tak minta ilmu yang bermanfaat ni, kita punya cara cari rezeki ni macam mana? Kalau cara otak kita tak berfikir dengan betul, tidak berfikir seperti yang Allah tunjukkan, ada peluang untuk kita ni, bukan ada peluang, maksud memang kita akan berada dalam keadaan tu, bahawa kita cari ilmu, tapi kita jadi terpukau ataupun terhenti kat dunia, kehebatan ke apa ke, terhenti ke dunia kerana kita belajar juga. Tapi kita belajar yang zahir sahaja. Seperti Allah sebutkan dalam surah 30 ayat 7. Tak membawa kita kepada
perkara yang sepatutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka mempelajari, kat sini kalau kita faham bahasa Arab maksud dia mengetahui kan. Tapi mana-mana orang pun ada tak dia lahir-lahir dia tahu semua benda. Tak kan? Dia mesti dia belajar baru dia tahu. Belajar ABC pun dia kena belajar dulu, betul? Mesti ada. Mereka mempelajari akan yang zahir. Mereka belajar sampai mereka tahu. Mereka jadi alim. Apa yang mereka jadi alim? Tentang yang zahir sahaja daripada kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang hari akhirat, tentang akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Kalau tahu sikit, kalau tahu sangkaan. Jadi di situlah ya kita ni, masyarakat kita dan banyak masyarakat Muslim sekarang ni tak sedar tentang perkara ni. Jadi dia rasa dia kerja juga, cari rezeki juga, tetapi amalan tu tidak, takut-takutlah. Sebenarnya buat dalam keadaan amal itu tidak diterima oleh Allah. Kerana cara berfikir dah salah. Buat tu bukan untuk tujuan akhirat tapi tujuan dunia. Walaupun belajar Quran, walaupun belajar benda-benda yang nampak macam belajar agama, tapi yang dipelajari adalah agama sangkaan. Agama yang tidak mendahulukan Al-Quran. Contoh dalam surah 2 ayat 78. Ini yang dikatakan agama tu sangkaan sahaja. Kita boleh terjerumus dalam perkara tu kerana kita belajar agama tapi kita tak belajar Quran. Jika terjadi macam tu, termasuklah kita dalam golongan yang lalai daripada ni, ghafilun. Surah 30 ayat 7 ni tadi. Baik, kita buka sekejap surah tu. Surah 2 ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Dan daripada mereka terdapat orang yang ummi. Ummi ni maksud dia apa? Yang kita faham kalau ummi, biasa kita faham ummi buta huruf. Betul tak? Buta huruf lah maksudnya. Kalau dan buta huruf tu pula sempit lagi maksudnya. Bila kita faham buta huruf, yang kita faham ialah tak pandai ABC. Kita tak nampak buta huruf alif ba ta tu sebagai satu kebutaan, satu bentuk illiterasi. Kita tak nampak Quran illiterate tu. Kita nampak illiterate tu orang mundur sebab tak tahu ABC. Tapi Allah kata dalam ayat ni, ummiyun ni siapa? La ya'lamunal kitab. Tidak mereka tahu kerana mereka tidak pernah belajar tentang Alkitab. Bila kata Alkitab ini dalam isim makrifah, that means maknanya dia menjurus kepada satu perkara yang definite. Itu ni, kitab itu. Jadi ketika zaman Nabi SAW, ketika Quran turun, dah kitab yang sebelum tu. Kitab Taurat, kitab Injil. Jadi kaum Nabi SAW ketika tu, orang Arab Quraisy tu semua adalah ummi. Mereka tahu tentang dunia, tapi mereka tidak tahu tentang kitab. Mereka buat agama sebagai ritual. Mereka menjadikan agama tu hanya sebagai satu adat, bukan satu ketetapan daripada Allah. Jadi dekat situ macam mana amalan mereka diterima? Tentulah amalan mereka tak diterima. Mereka tergolong dalam golongan yang ummi. Jadi ummi kalau mengikut kata Allah dalam firman Allah ni, ummi itu ialah sebenarnya tak tahu atau kerana tak pernah belajar lah, tak pernah belajar tentang kitab-kitab daripada Allah. Bagaimanakah seorang tu boleh betul cara berfikir kalau dia tak ada ilmu? Kat situlah permulaan kepada semua perkara ni, ilmu ni tadi. Ilmu yang benar, ilmu yang ikut apa yang Allah kata. Sebab itu Imam Syafi'i kata tu, ilmu itu apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Selain daripada tu adalah pendapat-pendapat sahaja. Cakap-cakap manusia. Boleh diterima, boleh ditolak. Kat situlah kita ni
Bila kita nampak kan, kita ni mungkin termasuk dalam golongan yang ummi ni tadi. Sebab apa? Kita tak tahu tentang kitab yang Allah turunkan kepada kita. Kita tak tahu. Apa maksud saya bila saya kata tak tahu tu? Jangan terlalu rasa down pula ya. Maknanya kita tak tahu Alkitab ni, maknanya Al-Quran tu. Kita berhenti sekadar Iqra. Kita berhenti, kita selalunya stop pada boleh sebut. Kita stop bila kita dah khatam. Kita stop bila, kita stop dah khatam. Khatam tu pada kita dah habislah 30 juzuk baca je. Bila kita berhenti pada sebut huruf. Ada juga yang lebih sedih lagi bila kita khatam ni pada Iqra je. Habis Iqra. Tapi tentang benda lain kita beri keutamaan. Apa yang menyebabkan kita jadi macam tu? Sedangkan kita tak pernah terfikir ke nak belajar bahasa Arab, Quran tu yang kita baca tu kita nak faham. Pernah tak kita terfikir yang macam itulah, maknanya kena berfikir. Dan kenapa kita tak baca Quran ni dah bertahun-tahun? Kalau macam umur macam saya dah setengah abad dah. Dah setengah abad, maknanya dah berapa lama belajar Quran? Kalau daripada kecil 10 tahun, kenapa tak faham lagi? Kenapa tak pernah pun cuba faham? Macam itulah. Apa yang menyebabkan kita ni sebenarnya lah yang Allah kata sebagai ummi ni tadi. Apa yang terjadi? Sedangkan kalau kita faham kan, kita nampak Quran ni diturunkan dalam bahasa apa? Kalau kita buka surah 41, cik kita buka surah 40. Ini tentang Al-Quran pula. Surah 41 ayat 3. Surah 41 ayat 3. Asyaitanir tuhu bi lamu. Penurunan sebuah kitab adalah sebuah kitab yang telah diperincikan ayat-ayatnya sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyan, sebuah bacaan yang berbahasa Arab bagi kaum mereka mengetahui. Macam mana mereka tahu? Balik semula. Once somebody will know because dia belajar. Ya'lamun. Dia akan nampak perkara ni bila orang tu start je belajar. Dia start je belajar, dia akan dapat Qur'anan Arabian, Quran ni dalam bahasa Arab ni. Supaya bagi kaum mereka mengetahui. Dan bukan satu ni saja insiden ataupun occurrence yang Allah sebut tentang Al-Quran ni. Maknanya Allah pilih bahasa Arab. Bahasa Arab untuk menyampaikan kalam dia, menyampaikan mesej dia. Bahasa Arab ni bukannya saya pilih sendiri. Tapi Allah, Tuhan kita yang mencipta kita, yang nak kita ni jadi hamba kepada dia, bahasa Arab dipilih oleh Allah sendiri. Untuk jadi bahasa apa? Bahasa pengantar. Sebagai bahasa pengantar. Pengantar ke penghantar? Ini kena tanya yang expert bahasa Melayu. Saya pula dah terlupa. Pengantar penghantar ke? Nanti kalau betul, kalau saya salah, boleh. Pengantar, betul. Pengantar. Pengantar. Okay. Jadi bahasa Allah turunkan Al-Quran ini sebagai bahasa pengantar. The medium of instructions untuk hamba ni, untuk makhluk ni semua. Untuk makhluk yang bergelar manusia dan juga jin. Allah sebutkan dah. Jadi, dia tak pilih bahasa Melayu. Memang dia tak pilih bahasa Melayu. Tapi kita nak salahkan Allah ke? Tak. Tapi Allah sendiri pilih bahasa Arab. Sebab apa? Yang messenger yang nak dihantar tu kaumnya kaum Arab. Jadi di situlah kita mesti tak ada, sebenarnya kita tak ada pilihan. Kita patutnya belajar. Kita dah belajar sebut. Takkan kita tak nak belajar? Faham. Jadi kena ada. Dan lagi Allah sebut juga dalam surah 12 ayat 2. Allah sebutkan. Ini ada kena mengena dengan apa yang saya kata tadi. Iaitu, baca ayatnya.
Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkannya dalam sebuah bacaan yang berbahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk mengerti. Jadi ke mana pergi akal kita? Kenapa kita tak gunakan untuk belajar? Kenapa kita tak betul lagi cara berfikir? Mungkin sebab kita belum lagi berfikir macam untuk tindakan kita ke apa, kita ni semua kita masih lagi orang yang ummi. Kita tak berfikir dengan bahasa Arab yang Allah turunkan tu, yang Allah hantar tu, tapi sebab kita berfikir kita dah dapat secondary, kita dapat lapisan yang kedua, maknanya dari segi terjemahan. Kadang kita baca terjemahan je. Jadi kita bersangka-sangka pada terjemahan. Kita tak pergi kepada bahasa sumber tu sendiri. Bahasa Arab tu dipilih oleh Allah. Dan sepatutnya perkara ni adalah satu perkara yang mudah. Satu lagi saya perlu, maksudnya macam gini. Apa tadi? Allah kata dalam surah 12 ayat 2, Allah turunkan dia dalam bahasa Arab supaya kita faham. Supaya kita jadi orang yang berakal. Maknanya akal kita tu guna bila kita faham. Sebab Quran ni kan kita banyak dengar. Kita kadang suka baca cerita ataupun suka dengar tengok video yang orang ceritakan tentang orang ni baca Quran dia masuk Islam, orang ni baca Quran dia masuk Islam, ataupun dia berubah dan sebagainya. Tapi kita macam mana? Kita tengok, sepatutnya kita tengok dah juga pada sahabat-sahabat Nabi semua. Bagaimana ayat Quran ni mengubah satu landscape, the whole landscape of Arabian desert tu, daripada orang yang tak tahu tentang orang yang ummi jadi orang yang alim, daripada yang penakut jadi orang yang berani, daripada orang yang banyak melakukan kemaksiatan dia jadi satu tempat. Semua umat Islam ni ke situlah tempatnya, jadi tumpuan manusia pula. Jadi sepatutnya kalau kita nampaklah kan kenapa Quran ni punya mukjizat, kita seharusnya lebih lagi proaktif dalam memahami, belajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi di situlah kami rasa pihak Akademi Al-Bayan dan banyak jugalah usaha-usaha yang lainnya perlu ada satu effort untuk kita memudahkan untuk orang mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Satu, kerana Quran ni, tadi saya kata poin pentingnya, satu, Quran ni datangnya daripada Allah. Dia daripada Allah. Bila sebut daripada Allah, bukan calang-calang. This is not man-made books or words. Ini daripada Allah. Dan dia dah bagi satu manual, maknanya instructor. Manual instructor dia tu, instructor yang manusia yang sempurna. Lepas tu the Prophet SAW sempurna. Kesempurnaan tu ada pada diri Rasulullah. Dia tak bagi orang cikai-cikai, maknanya nak sampaikan perkataan dia. Dia dah bagi dah. Dia pelihara satu sosok tubuh ini iaitu Muhammad SAW yang datangnya daripada manusia. Macam kita juga. Manusia yang makan, manusia yang pergi berjalan, manusia yang berkeluarga, manusia. Maknanya apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi sampaikan tu, tentulah kita ni semua boleh berfikir, boleh buat dan boleh laksanakan. Buat, laksanakan tu sama. Ada Allah hantar. Sepatutnya Quran ni mudah kan untuk kita pelajari. Lepas tu Quran ni ada satu saja. Bila kata satu saja, lepas tu Allah kata Allah yang pelihara. Allah pelihara. Surah berapa tu Cik Saziman? Baru je Cik Saziman bagi tahu saya kemarin. Saya pula yang dah lupa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ayat Allah sebutkan surah Taha, tak silap saya. Ayat 5. Nahnu tahafizun tu perkataan itu. Allah jamin yang dia akan pelihara. Siapa boleh bantu saya? Surah berapa tu? Dia jamin pelihara. Lepas tu dia tidak berubah. Tidak berubah. Allah pelihara. Inna nahnu 25, surah 20 ayat 5 saya ingat. Betul kan? Surah 20 ayat 5. Al-Hijr rasanya Al-Hijr.
Bukan. Surah apa? Ada surah Taha, surah 15. Al-Hijr ayat 9. Surah 15 ayat 9 kot. Tak sure. Cuba betul. tengok. Insya-Allah. Siapa tu? Jazakillahu khairan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah turunkan kepada kita peringatan itu dan dia yang akan memelihara. Sebenarnya kita senang sangat untuk kita belajar. Sebenarnya banyak jalan-jalan yang mudah. Satu, bila Allah pelihara dari segi hurufnya, dari segi apa, tidak berubah. Dia tiada perubahan. Ya? Jadi lagi, apa lagi? Dia tak berubah. Allah pelihara, kalau Allah pelihara ni tadi dalam surah 15 ayat 9. Kalau dalam tidak berubah ni, banyak sangat kita jumpa surah dan suratul Kahfi adalah mubadila li kalimatihi. Tak ada perubahan pada ketetapan Allah. Jadi kat situ dia tidak berubah. Tak macam baca bahasa, kita bukan nak baca bahasa Arab ni bukan nak berkomunikasi, tapi nak faham, nak dapatkan peringatan yang Allah beri kepada kita. Nak faham apa yang kita sebut dalam solat. Jadi di situ sepatutnya mudah. Kita kena nampak macam tu. Kita kena berubah satu perspektif. Perspektif kita ni kena macam tu, mindset kita. Supaya niat kita bila belajar bahasa Arab Al-Quran betul. Dan supaya kita sentiasa dapat memotivasikan diri kita. Biiznillah ta'ala, kita sentiasa motivate ke diri kita nak kata benda ni mudah. Kemudian Allah sebut lagi pula, Allah yang jamin dia mudah. Jaminan Allah bahawa dia tu Al-Quran ini mudah. Surah berapa? Surah 54. Surah 54 ayat 17. Ayat ni. Cuba baca, Aiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, maksudnya apa? Allah sebut sesungguhnya kami Bismillah. Okey, sesungguhnya benar-benar pasti kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diambil peringatan, untuk peringatan. Maka ada tak orang yang nak ambil peringatan? Allah tanya. Sekali. Jadi kat sini highlight saya ialah pada perkataan ni. La dengan qad. La ni huruf taukid. Lepas tu ada huruf tahqiq lagi. Maknanya ada double emphasis. Ditegaskan 2 kali. Kemudian Allah sebut lagi yassarna. Maknanya perkataan ni berulang kali. Allah kata dia mudahkan. Sebab ada syaddah. Syaddah ni maknanya dia benar-benar pasti kami telah berulang kali. Sentiasa memudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Jadi kemudian challenge untuk kita. Ada tak orang yang nak ambil peringatan? Kita ni kenapa tujuan kita nak belajar Quran ni? Kita bukan nak begah, bukan kita nak mendabik dada nak kata oh kita dah pandai, kita terreti. Bukan, tapi supaya kita dapat ambil peringatan. Besok kita yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Tadi kita cari rezeki, kenapa, tujuan dia apa, kemudian amalan kita diterima ke tak diterima, semua ni bergantung kepada KPI ni, iaitu Al-Quran. Pencapaian kita tu bergantung ikut spek tak, ikut SOP tak. SOP kita apa? Al-Quran. Jadi Allah kata dah mudah dah. Memo dah dapat ke belum? Dah dapat memo. Dia kata benar-benar kami telah mudahkan Quran itu untuk peringatan. Ada tak orang nak ambil peringatan? Allah kata mudah, kenapa kita kata susah? Itu lagi satu perkara. Kita selalu kata susah lah baca bahasa Arab ni. Leceh lah. Orang tu belajar 20 tahun. Takkanlah teacher Aida ajar 20 jam je. Ni bukan sekena dengan saya pun tahu. Tapi maknanya, inilah dia. Satu ketika dulu probably saya pun ada pemikiran yang sama. Tapi bila tengok Allah kata mudah, asal aku kata susah. Apakah aku ni manusia yang tidak bersyukur? Adakah aku menjadi manusia yang bersangka buruk terhadap Allah? Jadi kita kena buangkan perasaan yang sangka buruk tu. Allah kata mudah. Lepas tu, kita pula nak kata susah. Tak boleh lah macam tu kan? Jadi kesusahan tu memang macam-macam level lah. Tapi Allah jamin senang. Tapi kita tak akan tahu sehinggalah kita cuba. Sehinggalah kita
betul-betul belajar dan mengambil tahu. Baru kita nampak, senang sebenarnya. Lepas tu bukan itu saja. Allah ulang pula ketegasan itu, penegasan ini diulang dalam surah yang sama sebanyak 4 kali. Cik kita tengok. Kalau kita ni nak menghafal pun dah senang sebenarnya. Dah dapat 2 kali baca. Baca Aiman, ayat 22. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Okey, tu ayat 22. Kemudian diulang lagi dalam ayat 32. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan diulang lagi kepada ayat 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Jadi Allah ulang sampai 4 kali. Begitulah Al-Quran ni, patutnya mudah. Pertama sekali kerana Allah jamin dia mudah. Lepas tu diulang pula. Ada teknik ulangan. Satu, diulang banyak kali. Lepas tu dia tidak berubah. Sepatutnya mudahlah untuk kita belajar. Sebenarnya pun lagi satu, Allah yang wajibkan ke semua? Tidak. Allah wajibkan kita cuma Al-Fatihah je yang diwajibkan. Tapi kita baca Al-Fatihah pun belum lepas. Maknanya ramai daripada bila saya kata kita tu maknanya masyarakat Muslim. Sebab Allah tadi dah pilih bahasa Arab tu sebagai bahasa kaum Muslimin, tetapi ramai kaum Muslimin yang tidak menyedari hakikat ni. Tak boleh baca Quran satu, kemudian tak faham isi kandungan Al-Quran kerana tidak pernah ada effort untuk belajar bahasa Arab Al-Quran. Dan juga ada banyak kalinya ada effort nak belajar tetapi tak ada modelnya ataupun tak ada kaedahnya. Ada juga orang yang dia dah belajar, dia dah faham tetapi benda tu tidak menjurus kepada Al-Quran. Banyaknya boleh bertutur bahasa Arab tetapi tidak boleh Al-Quran. Kerana Al-Quran ni mesti dikhususkan kepadanya. Jadi sebabkan itu saya nak katakanlah ya, sebenarnya kalau kita fikir, kita cuba macam ni bukan mental gymnastik pun. Senang kalau kita ikutkan sekarang ni alhamdulillah biiznillah Allah dah benarkan, maknanya Allah dah mudahkan untuk kami di Akademi Al-Bayan ni come up with satu kaedah yang ringkas. Mana kaedah Nahwu ringkas ni yang membolehkan kita ni belajar the basics ya, kemahiran asas Nahwu bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Quran. Yang mana dengan kaedah asas tu tadi kita dapat mencapai objektif kaedah Nahwu ringkas ni dan memberikan kita sedikit kemahiran asas untuk memahami apa yang kita baca dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya habis daripada modul 1 ni kita boleh terjemah Al-Fatihah yang wajib dibaca dalam setiap kali kita solat. Betul kan? 17 kali sehari seorang Muslim tu mesti, kalau dia seorang Muslim dia mesti solat. Mesti solat dia tak sah kalau tak ada Fatihah. Berpuluh tahun kita belajar, inilah sepatutnya kita bagi diri kita reward ourselves this time untuk belajar asas memahami Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran. Ya, lama tak? Tak lama, 20 jam. 20 jam ni sampai tak satu hari? Tak sampai pun. Tak sampai sehari pun. Lebih kuranglah kita ambil lah kalau yang travel tu mungkin sebenarnya sehari je. Kalau kita fokus, insya-Allah keluar daripada sini kita dapat memenuhi objektif. Objektif pembelajaran kaedah Nahwu ringkas. Keluar je daripada bengkel ni boleh bercakap ke? Tak. Keluar daripada bengkel ni terus boleh terjemah banyak-banyak ke macam video yang dipaparkan? Tidak. Tetapi dia hanya memberi kita kemahiran asas kepada mengenal mengenal kalimah. Ini yang asas. Mengenal kalimah dan juga mengenal kalimah dan menterjemah kalimah yang kita dah pelajari. Ada exam tak bengkel ni? Tak ada. Kitalah patutnya hasil dia menjadikan kita seorang yang takut kepada Allah
Maknanya bila kita baca sikit pun kita dapat sikit, kita rasa bersyukur sepatutnya yang Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Kita nak jadi ni, hasilnya kita nak jadi manusia yang ni. Tapi kenalah steps itu, the baby steps takes 20 hours. Baby step, saya cakap baby step. Sebab insya-Allah saya akan berada di sini untuk memberi bimbingan. Bagi pelajar-pelajar yang dah ikuti, pernah mengikuti ini sebagai satu refresher course, ya, sebagai satu ulangan, satu penegasan, ataupun kadang-kadang ataupun yang dah ada daripada bengkel yang tahun lepas, daripada kelas intensif tahun lepas, ada beberapa orang, ramai juga ya sebenarnya daripada kumpulan ini, kumpulan Nahwu Ringkas ni, yang dah ada student pun dah boleh mengajarkannya kepada orang lain. Jadi bagi mereka yang masuk lagi dah ada student tu, jadikanlah ini pula sebagai satu platform untuk menambah add value add kepada apa yang nak disebarkan pula kepada orang. Itu harapan kami di Akademi Al-Bayan supaya kaedah Nahwu Ringkas ni membolehkan ramai lagi orang ada akses ataupun boleh faham Quran tu melalui kaedah-kaedah asas ni. Daripada asas itulah baru kita pergi kepada yang lebih besar. Maknanya kita ni cuma belajar apa? Kita punya objektif belajar Nahwu Ringkas ni. Nahwu Ringkas ia adalah asas. Asas kenal bahasa Arab. Maknanya kenal kosakata, kenal Nahwu, asas Nahwu lah. Nama dia pun Nahwu, asas Nahwu, grammar yang basic untuk faham apa yang Allah kata. Kita tak perlu produce, kita cuma nak faham. Macam kita belajar apa? Macam kita belajar Iqra. Macam mana kita belajar Iqra? Kita kenal huruf. Jadi lepas tu kita kenal, kita cuma kenal macam mana nak sebut kalau nampak macam ni. Contoh kan, kalau tu kita nampak macam ni. Ni nak sebut apa ni? Hamzah ke alif? Contoh, itu kan kita belajar kalau Iqra. Sekarang ni kita pergi another step, iaitu kalau nampak Hamzah, lepas tu ada fathah ni, ini maksud dia apa? Inikah huruf? Inilah benda yang kita belajar. Lepas daripada tu, bila dengan asas Nahwu ni pula, barulah kita boleh melangkah kepada yang seterusnya, iaitu modul 2, Nahwu Ringkas modul 2, panggil apa? I'rab. Sebab kita belajar i'rab ni sebab perubahan, sebab pula kenapa jadi macam tu. Nanti bila kita dah boleh i'rab, barulah kita boleh belajar saraf. Saraf ni apa? Belajar membina, binaan kalimah. Kalau ni sebab baris. Saraf belajar binaan kalimah. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai morfologi. Tapi kita tak payah cerita benda-benda ni sebelum kita, tak perlu kita cerita sebelum kita dapat asas ni dulu. Jadi modul kaedah Nahwu Ringkas ini adalah bertujuan untuk memberikan kita kemahiran asas. Supaya kita baca sekurang-kurangnya kita dah ada asas untuk macam mana kita nak faham apa yang kita baca tadi. Macam mana saya buat, macam mana saya rasa Ustaz Aiman dan ramai dalam kelas ni sebab mereka dah pernah lalui kaedah Nahwu Ringkas ni, baca tadi boleh faham. Dan seterusnya bila dibacakan kepada kita ketika solat, kita dengar imam baca, insya-Allah kita boleh juga faham. Jadi kelas tak perlu pergi banyak. Kelas dalam solat itu, ketika kita solat berjemaah bersama imam, imam bacakan, itulah sebenarnya kelas kita. Setiap kali kita dengar ayat Quran, keluar daripada solat tu kita masih lagi jadi orang yang khusyuk. Bukannya khusyuk dalam solat, keluar daripada solat tu pun mendapat pelajaran daripada apa yang dibacakan imam ketika dalam solat. Jadi tak perlu lagi dah. Maksudkanlah tak perlu. Maknanya saya sebenarnya kalau kita faham Quran tu, kelas kita tu waktu subuh, waktu maghrib, waktu isyak tu cukup dah satu hari, 24 jam kelas kita. Tapi untuk dapat sampai situ, kita mesti memulakan langkah memahami asas Nahwu Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran. Jadi tekadkan dalam hati kita semua, minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Supaya pekerjaan kita ni hari ni,
kita minta Allah beri kita ilmu yang bermanfaat ini. Ini ilmu bermanfaat Quran ni. Sebab apa? Bila kata bermanfaat dia mesti sampaikan kita kepada tujuan penurunannya itu tadi dan juga dapat menyampaikan kita pada akhirat. Dan sehingga kita punya amal ni semua menjadi satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, remember lagi satu, hanya 20 jam. Rasa lama ke? Tapi spread pula 1 hari 1 jam. Jangan rasa lama. Kalau ikutkan 20 jam ni tak sampai sehari. Sehari 24 jam kan? Tak sampai pun sehari kita belajar. Bayangkan. Mungkin boleh tanya-tanya dengan kawan-kawan dalam kelas ni bagaimana 20 jam ni membantu sangat-sangat mereka untuk memulakan. Sebabnya, Nahwu ringkas ni saya cerita sikit. Dia yang ada dengan warna, jadi semuanya kita buat memang untuk cater kepada dengan color scheme dia, dengan kod dia ke apa tu semua, untuk cater kepada orang-orang yang tak ada basic langsung. Macam kata dia tak ada basic bahasa Arab, tak pernah belajar bahasa Arab, tapi dia boleh baca Quran. Tapi dia sekarang nak memulakan memahami Al-Quran. So kita cater kepada golongan macam ni. Sebabnya saya sendiri pun kebanyakan kita daripada kelas ni bukan datang daripada orang yang tahu bahasa Arab. Betul? Betul tak penonton? Physical students. Kan? Betul kan? Cik Saziman latar belakang dia. Cik Saziman boleh berkongsi sikit nanti insya-Allah lepas kelas ni. Siapa yang nak tahu boleh berkongsi. Saya sendiri pun bukanlah daripada saya tak belajar dari Timur Tengah, tidak belajar bahasa Arab untuk berkomunikasi. Tanya saya nak bercakap bahasa Arab memang tak boleh. Tapi saya sekarang ni alhamdulillah, dan banyak juga student-student saya pun bukannya daripada latar belakang bahasa Arab. Tapi tak bermakna orang yang dah ada bahasa Arab tu dia tak boleh belajar Boleh masuk modul 2 ataupun nanti kita insya-Allah kita boleh buat pula bagaimana untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tak ada basic bahasa Arab. Maksudnya kita ni kan Melayu, kebanyakan kita Melayu ataupun bahasa Inggeris. Jadi kita tak ada basic yang bahasa Arab tu kita boleh baca. Tapi dengan kaedah-kaedah daripada Nahwu ringkas ni sebenarnya mudah. Ada mudah. Kita tak bagi banyak-banyak dan kita tidak masukkan perkara yang tak ada dalam Quran. Hanya yang ada dalam Quran sahaja. Dan dia bertahap. So insya-Allah saya percaya semua orang, ramai daripada kita ni boleh. Tak perlu ada orang kata alah ni untuk orang universiti je kot. Tak, jangan fikir macam tu. Jangan fikir orang yang dah belajar universiti bolehlah dia macam ni, teacher Aida gini-gini. Tak, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menakut-nakutkan kita daripada mempelajari bahasa Al-Quran. Remember, Allah kata mudah. Bukan sebab teacher, bukan sebab Cik Saziman, bukan sebab kita pandai, dulu kita begini, dulu kita begitu. Bukan sebab tu. Tapi semuanya disebabkan rahmat Allah yang luas tu untuk kita. Dia yang jadikan Quran ni mudah. Dia yang jadikan Quran ni dengan panduan, dengan manual instructor tu. Dia jadikan Quran ni dalam bahasa Arab. Dan dia mewajibkan ke atas kita apa yang perlu untuk kita. Jadi sangat-sangat penting untuk kita jangan lupakan bila kita nak belajar ni, mestilah kita berdoa. Ini salah satu doa yang kita boleh bacalah. Maknanya kita doa sungguh-sungguh, kita beri kefahaman. Jadi doa ni, ni akhir kalam dia, saya pecahkan doa ni, mungkin saya boleh buka peluang ni kepada student saya untuk menterjemahnya. Ada siapa nak, ada takers secara yang kita belajar, secara kaedah Nahwu ringkas. Ada siapa nak coba? Nampak ke warna merah tu? Boleh nampak? Boleh nampak? Boleh. Ada siapa-siapa student dari kalangan? Saya panggil nak? Semua nanti malu. Masya Allah ramai yang ada yang dah lebih ramai student daripada saya pun. Alhamdulillah. Baguslah macam tu Pergi dah dapat ni, jangan simpan. Mesti sebarkan pada orang lain. Macam mana kaedah ni mudah dan banyak orang dapat manfaat daripadanya. Baik. Siapa nak cuba terjemahkan secara harfiah ni? Mungkin yang dalam dewan kot. Ke? Dalam sini ada. Ilmu yang bermanfaat.
Kita mesti baca, kalau kita faham belajar bahasa Arab ni, nanti kita akan boleh buat. Setiap kalimah tu kita tahu maksud dia. Jadi di sini, okey, saya berikan dulu, mungkin malu lagi kan tak kenal teacher lagi. Takut pula teacher ni garang ke apa ya. Okey, insya-Allah tak ada pun. Allahumma ya Allah. Jadi setiap kali kita jumpa Allahumma, kita dah tahu dah ni Allahumma ni ya Allah. Inna ya, maknanya sesungguhnya aku. As'alu, aku meminta akan engkau. Aku meminta akan engkau akan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Yang diterima. Itu penting tu. Banyak orang melakukan amalan, tapi amalan dia sebenarnya Allah jadikan debu-debu yang berterbangan sahaja. Na'udzubillah. Kenapa? Sebab dia tak minta dengan Allah. Dia rasa dia dapat sendiri, dia pandai sendiri. Tapi dan juga ilmu tu tidak mendatangkan khasyah kepada Allah. Jadi dia nampak. Tapi sebenarnya Allah kata dia masih lagi orang yang ummi. Na'udzubillah. Jadi kalau tak kenal Quran, kita tak boleh kata kita alim. Kalau kita tak kenal apa dia agama Islam, jadi alim. Itu bukan orang yang pandai. Kalau tak kenal Rasul pun tak boleh, tak jadi juga. Hanya berpada dengan pendapat manusia, itu orang-orang yang kecil, Nabi kata. Jadi minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang ada berfikir. Dengan bahasa Arab ni tadi kita dapat berfikir. Bahasa Arab dia maksud dia tu bahasa Arab Al-Quran. Iaitu berlogik akhirat. Yang bila sebut je bahasa Arab Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang Allah pilih tu. Jadi itu yang boleh menjadikan manusia ni berfikir logik akhirat. Kalau tidak dia akan buat tanggapan sendiri. Macam sekarang terlalu banyak jadi macam tu. Jadi kita protect diri kita dengan mempelajari kalam Allah. Baiklah, untuk saya sebagai mukadimah pada sesi pagi ni setakat tu dulu. Nanti insya-Allah sesi yang berikutnya, sesi besok baru kita akan masuk terus kepada kaedah nahwu ringkas. Ada satu perkara yang saya terlupa sikitlah. Ada terdapat perkara yang saya nak cakap ni ada dalam muka surat buku ni lah. Bagi siapa yang belum ada buku, bagi sesiapa yang belum ada buku, nanti insya-Allah buat masa ni kita bagi soft copy, nanti tapi dah boleh dah start untuk order lah. Nanti kalau dah start kelas boleh order buku siapa yang tak ada. Ataupun yang nak order untuk hadiah untuk kawan-kawan, bagi tahu kawan nanti supaya tak ada maksud saya tu, boleh jugalah, boleh berbuat demikian. Baik, satu lagi kita kena ingat yang apa ni? Yang bahan tu kita bagi soft copy kan? buat masa ni kita akan bagi soft Okey. copy. Soft copy ni percumalah. Okey. Tetapi tak bolehlah disebarkan, janganlah photostat. Macam itulah. Tapi kalau nak beli buku silakan. Boleh beritahu pada Miss Rin ya. Okey. Satu lagi, kita dah apa 5 minit. Bagi saya 2 minit lagi, 2 minit lagi. Boleh, boleh. Saya minta tolong. Satu lagi saya nak tambah Munas ya. Kalau kita baca surah apa ni, surah apa kata? Ayat 2. Surah 2. Surah ayat 2. Allah kata dalam ayat tu, surah apa kata ayat 2? Zalikal kitab. Quran tu diturunkan sebagai petunjuk bagi orang. Petunjuk bermaksud Quran tu diturunkan sebagai SOP. Dan semudahlah. Jadi kalau kita menjadikan Quran SOP, kita kena baca, faham dan amal. Betul. Okey, boleh baca ni Ustaz Aiman ayat tu. Kita ambil penonton. Tak apa. Sikit boleh. Ustaz Aiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul teacher. Betul. Jadi Quran turunkan sebagai SOP untuk orang bertakwa. SOP bermaksud panduan kan. Kalau kita nak guna Quran sebagai SOP, kita kan faham lah. Tak faham macam mana kita guna Quran sebagai SOP. Very true. So, yang akhir sekali ialah matlamat Ramadan. Itu yang akhir sekali lah.
Ya. So saya orang tengok surah Al-Baqarah ayat 183. Kita kena jelas apakah makna Ramadan. Kita menjelas. Kita Ramadan ni pakai macam jadi satu ritual pula. Kita faham, jelas kita makna Ramadan kita. Itu Allah jelaskan dalam ayat Al-Baqarah ayat 183. Cuba baca Saiman. 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. So dalam ayat ni Allah menjelaskan makna Ramadan ialah supaya kita menjadi orang bertakwa. Kalau kita jadi orang bertakwa, kita kena gunakan Al-Quran sebagai SOP. Jadi saya harap dengan modul 1 ni kita akan naik kita peningkatan untuk faham Al-Quran untuk menjadi orang bertakwa. Maka kita Ramadan akan tercapai. Sebab dalam Ramadan Allah bagi banyak motivasi. Betul. Kalau kita belajar Al-Quran, Allah akan gandakan pahala kita dalam Ramadan, dalam bulan Ramadan. Saya katalah saya punya. Baik, alhamdulillah. Okey. Jazakallah khairan Cik Saziman. Saya tambah sikit je lagi. Ditegaskan lagi dalam surah 2 ayat 185 ni. Nampak ni, ini bulan Quran ni. Memang betul. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi based on this ayat, berdasarkan ayat ni Allah kata Syahrul, bulan Ramadan itu yang telah diturunkan ia di dalamnya Quran. That's why semua orang kata mana-mana kita pergi kelas-kelas pasal Ramadan ni kan bulan Quran. Tapi petunjuk bulan Quran iaitu petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan. Maknanya di dalamnya ada Quran bulan Ramadan ni dan petunjuk. Dia tak boleh ada Quran tu sekadar bacaan menyebut saja. Ada orang khatam je bulan tu. Tapi dah lah okey bagus, alhamdulillah kita dah khatam. Tahun ni mungkin kita pertingkatkan usaha kita tu untuk faham pula. Barulah kita dapat ambil tu hudan tu petunjuk. Barulah kita boleh faham keterangan-keterangan. Apa yang dikatakan keterangan? Keterangan-keterangan daripada petunjuk itu. Dan juga pembeza. Ada 3 perkara kat sini. Pembeza. Maknanya tindakan kita lepas tu boleh bezakan. Ini tujuan dunia saja ke? Ini tujuan akhirat ke? Ini tujuan untuk dapat pahala ke? Atau ini ikut Nabi ke tidak? Itu semua perkara yang kita akan dapat kalau kita kaji Quran ni. Jadi mulakan langkah pertama, Syahrul Ramadan, bulan Quran, untuk bulan kita mempelajari Al-Quran dengan memahami kalimah-kalimah di dalamnya. Dan kalimah itu merupakan kalimah Tuhan kita juga kan? Kalimah daripada Allah. Baiklah, jadi untuk hari ini saya akhiri, kalau begitu saya akhiri kelas kita ni. Kelas pertama, kelas mukadimah ni dengan doa itulah tadi. Allahumma inni nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi sebagai menutup majlis hari ini, saya jemput Ustaz Aiman untuk bacakan doa lah. Doa penutup majlis. Dan kalau ada siapa nak, sebelum tu kita buka soalan. Tak ada soalan ke? Cik Kak? Tak ada. Okey, tak ada soalan jadi kalau tak ada soalan, kita akhiri kelas kita. Silakan Ustaz Aiman bacakan doa. Mungkin boleh duduk sini. Tak apa. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأذواق. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.